Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insyaAllah sementara kita menunggu solat fardu Isya ni, kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu fiqhul hadis, insyaAllah berpandukan kitab hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu beserta syarahannya daripada Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbana. Amin. Muka surat 64. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan hadis yang pertama lah, iaitu hadis innamal a'mal binniyat. Tajuk kita pada malam ini sebab-sebab yang merosakkan amal. Di antara sebab-sebab yang merosakkan amal seseorang ialah perasaan kehairanan dan kekaguman dengan amalnya dan perasaan kesombongannya dengan melakukannya. Di antara sebab-sebab yang merosakkan amal seseorang ialah perasaan kehairanan. Heran aku boleh buat macam ni. Dan kekagumannya dengan amalnya. Asyik lah aku malam ni 3 kamera habis. Rosak amal. Dan perasaan kesombongannya dengan melakukannya. Payah nak cuba fahamkan apa yang tertulis lah. Dengan melakukannya ke dengan perlakuannya, itu senang sikit faham. Dengan melakukannya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Sebab kita, bila kita ngaji kitab, kita cuba fahamlah yang apa yang dituliskan oleh pengarang. Cuma ada banyak kemungkinan salah cetak, ada banyak kemungkinan. Ikut standard bahasa kita lah, bila dia kata yang akan merosakkan amal iaitu kehairanan tu. Sebab saya rasa orang Singapura ni, tak silap saya tak pernah kenal sangat siapa Ustaz Mustafa Abdul Rahman yang syarahkan ni. Tapi itulah, ingat bila dalam proses buat kitab ni, dia bukan dia yang tulis, dia semua dia. Kadang dia cakap nak bagi tulis, kadang yang tukang type, tukang editor, kadang macam-macam. Jadi boleh jadi ada perubahan, atau mungkin bahasa dia begitu. Biasanya kalau kita orang Melayu hairan tu, kita heran.
Heran kan? Heran bukanlah satu kesalahan kan. Kalau satu kita merasa hairan tu tak dianggap satu kesalahan. Tak salah ke? Heran betul lah aku tengok. Selalunya kita heran tengok orang lain, ni heran tengok di sini. So mungkin lebih kepada kalau ta'ajjub, itu ta'ajjub. Ta'ajjub tu pun daripada bahasa Arab juga, merasa ujub, rasa hebat lah. Kagum dengan amalnya. Kemudian dan perasaan sombongnya, kesombongannya lah, perasaan kesombongannya, maksudnya dia sombong lah. Bila dia dah rasa hebat, dia sombong. Lepas tu dengan melakukannya ni, saya tak pasti apa maksud dia. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dengan melakukannya maksudnya dia buat semua tu, dia rasa kagum, dia rasa sombong, dia buat, dia praktikkan. Atau dengan perlakuannya, dengan perbuatan dia tu dia rasa takjub. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Sebab semua yang disebut tu takjub, kehairanan kita anggap takjub lah. Kagum, sombong itu af'alul qalb, ataupun kita kata amalan hati, perbuatan hati. Jadi kita kan ada perbuatan zahir, perbuatan anggota badan, kemudian kita ada perbuatan lidah ataupun percakapan, dan kita ada perbuatan hati. Dan setengah-setengah ulama mengatakan perbuatan ini hampir kepada sesuatu yang dipanggil infial. Infial. Dia ada fa'al, dia ada infial. Fa'al ni perbuatan, infial ni kesan daripada perbuatan, kesan dia. So bila dia dah buat tu, dia rasa tu kesan dia. Mana dia lebih kepada tahap perbuatan hati, af'alul qulub. Perasaan itu merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amal, bagaimanapun elok dan sempurna pada zahirnya. Seperti mana yang sebelum ini saya banyak kali dah beritahu, bila dia kaitan dengan hati, sebab rasa takjub, rasa kagum, rasa sombong tu dah hati, benda yang dirasai dalam hati. Maka apabila melibatkan hati ni, dia ada 5 tahap. Dia ada 5 tahap. Dan Imam Ghazali menjadikannya 4 tahap saja. Iaitu yang pertama khatir, lintasan yang sekejap. Yang kedua hajiz, lintasan yang lama sikit. Tapi Imam Ghazali kata samalah kejap lama sikit tu. Khatir dengan hajiz ni Imam Ghazali dia kata sekali lah. Dan yang ketiga hadisun nafs. Hadisun nafs tu dia dah mula hebat aku, dia mula bercakap lah. Benda tu dah dia datang, tu pergi, dia dah mula timbul dalam hati. Yang ketiga. Yang keempat dipanggil ham ataupun niat. Ham ataupun niat. Yang kelima dipanggil azam, tekad. So perkara lintasan hati ni dia tak sama dia punya peringkat dia. So ulama mengatakan bahawa 1, 2, 3 tidak diberi dosa dan tidak diberi pahala. Maksudnya yang buruk tidak diberi dosa, yang baik tidak diberi pahala. Lintasan yang baik tak dapat pahala, lintasan yang buruk tak dapat dosa. Kalau dia khatir, hajiz, hadisun nafs, ni masih lagi peringkat-peringkat yang kalau baik tak diberi pahala, kalau buruk tak diberi dosa. Boleh faham tak tu? Niat baik. Contoh, aku ingat nak sedekah lagi, sekejap nanti hilang, tak ada apa. Dia yang keempat ni. Yang keempat niat atau ham. Maksudnya kalau terlintar dalam hati dia dan dia memasang niat, dia menyengajakan dalam hati dia, yang keempat ni baik dapat pahala, buruk tak dapat dosa. Yang keempat. Kalau yang 1, 2, 3 tu tak ada.
Macam yang buruk kan, dia tengok, sedap ni, dapat ni. Tak kahwin lagi kan, tengok ni, sedap ni. Tapi niat nak kahwin lain. Cerita sekejap je kan, manusia lelaki kan, tengok amai tu, ni aku dapat ni, sekejap je kan, tak usah. Dah niat dah, niat yang buruk. Selagi tak melakukan, tak dosa. Tapi baik, niat saja dah dapat pahala. Kan ada hadis tu, man hamma bihasanatin, nanti akan ada lah sebenarnya. Ada dalam hadis 40 ni pun ada. Niat benda yang baik, falam ya'malha, dan dia tidak beramal ini, kutibat lahu hasanatan wahidah, dituliskan baginya satu kebaikan. Tapi kalau dia hamma bisayyi'atin kan, walam ya'malha, summa tarakaha, tinggalkan, dapat satu pahala. Niat buruk tapi tak buat, lepas tu cancel kan, dapat satu pahala. Kalau buat, diberi satu kejahatan. Dan kalau istighfar, ampun. Dan bahkan malaikat tak akan terus tulis, tertunggu beberapa ketika mungkin dia istighfar, maka diampunkan, tak tulis. Kalau kebaikan walaupun tak amal, dah tulis dah satu. Kalau dia amal 10 hingga 700 kali ganda, atau 700,000 kali ganda, atau gandaan-gandaan yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Itu akan ada nanti. So di sini dia nak cerita kan, dia kata soal rasa ta'ajub, rasa kagum. Yang mana yang sampai merosakkan tu, sampai tahap yang kelima. Azam, tekad, dia dah azam dan tekad dah. Bahkan lebih parah lagi kalau jadi sifat. Ya, pembahasan sebenarnya kalau saya nak bahas betul-betul memang dalam sebenarnya. Manusia ni ada dua, kita ada dua kan, satu jasad, satu roh. Satu jasad, satu roh. Dan ada hubungan lah, antara roh dan jasad tu ada hubungan. Dan dia punya pintu dia hati ya. Dan hati itu pun, kalau hati yang zahir, yang jasad, itulah dia yang dekat sini kan, yang belah kiri sikit kan. Tapi kalau yang dimasukkan hati ni, qalbu tu hati nurani, yang dikaitannya dengan roh, kaitannya dengan roh. Jadi manusia ni kalau dia ada macam berniat kebaikan ataupun keburukan, antara dua, maka di situ akan timbul pada hati dia tu. Dia mula-mula dia akan timbul sebagai satu iktibar, datang hilang. Kemudian dia akan berubah macam benda tu dah jadi suatu arat, dan macam benda tu dah tetap di situ, dan dia seolah dah sampai ke tahap wujud dah dalam bentuk sifat. Last sekali dia betul-betul wujud. Nah, itu masalah besar. Macam sombong betul dah terbuku di hati sifat kesombongan tersebut, atau sifat tamak, semua sifat-sifat buruk lah. Itu kalau dah sampai tahap jadi sifat tu dia dah wujudi dah, dia dah betul-betul ada dah dekat dalam ini, walaupun masih boleh dihilangkan lah. Tahap tu dia memanglah dosa. Tapi yang jenis sekejap datang kejap pergi, yang 1, 2, 3 tadi, itu masih lagi tak dikira sama ada yang baik atau yang buruk. Sebab tu kalau kita tengok dalam, kita baca kitab, roh orang yang beriman, kalau ketika dia mati, ketika dicabut, roh dia dalam keadaan bersinar-sinar, bercahaya, wangi, betul, putih dan sebagainya lah. Jadi itu sifat bagi roh yang baik. Berbeza lah orang. Kalau orang yang bermaksiat atau orang kafir kan, orang munafik kan, rohnya dicabut dalam keadaan, rohnya keluar dalam keadaan hitam legam, busuk, kering. So roh tu pun ada sifat, bukan jasad. Jasad lah, jasad dengan sifat dia, roh dengan sifat dia. Sebab tu manusia ni ada dua, satu roh, satu jasad. So bila kita mati kan dicabut roh tu. So roh yang baik ada sifat dia, seperti yang dalam kitab-kitab bagi tahu kan, wangi, bercahaya kan, cergas, cerdas, badan macam tu lah.
Tapi roh yang jahat, busuk lah, hitam legam, macam-macam kan. Jadi tu antara yang yang menyebabkan roh tu jadi yang bercahaya, bersinar, baik, wangi dan sebagainya, sifat-sifat ni. Kalau sifat tu buruk, roh tu berubah jadi buruk. Dan dia mati dalam keadaan macam tu, itulah roh dia. Sampai malaikat naikkan ke langit, roh kata malaikat roh siapa ni, busuk. Roh mana ni, wangi. Dalam kitab diceritakan. Jadi itu sebab tu sifat-sifat ni dia ada kesan kepada diri kita lah. Walaupun tak ada kesan kepada jasad, tetapi akan beri kesan kepada roh. Makan makanan yang haram ada kesan kepada roh. Sebab tu dia orang suruh kita macam-macam dia bubuh kan. Bahaya ni, tiga-tiga yang sampai tahap tu dia akan rosakkan amal. Sampai tahap tu riya dan sum'ah dan sebagainya, dia sampai tahap itu baru dia akan merosakkan amalan tu. Sebab susah kita manusia ni, kita bukan nabi, bukan rasul kan. Kita bukan tak wali-wali sini. Karena kita buat satu tu dia terlintas juga. Kan? Kita buat satu kebaikan terlintas. Kita tadi alamak 3 kamera. Aku semakin hebat sekarang 3 kamera. Dia terlintas. Kita tak nak pun, kita nak elak pun tak boleh. Benda tak pernah berlaku kan. Tiba-tiba apasal malam sampai 3 kamera ni. Syaitan datang. Yang bisikkan tu syaitan. Syaitan akan datang bisikkan dalam hati kita. Sama ada kita layan atau kita tak layan, tu je. Apa saja. Jadi kita tengok dulu, ini kena tolong, tak boleh tak tolong, susah. Benda baik tapi adakah sudah dapat pahala ketika tu? Kalau dia betul pasang niat betul, dapat pahala. Allah yang tahu lah baik tak baik tu kan. Tapi kalau just terlintas macam tu je kan, tak ada apa. Sebab lintasan hati ni memang dibahas, memang ulama bahas. Sebab orang banyak tanya, tak tahu kan. So itulah tadi yang 5 peringkat tadi. Sebab yalah kadang-kadang yang lebih bahaya lagi lintasan-lintasan akidah. Betul ke Allah Ta'ala ni wujud? Sudah. Kita bukan sendiri, hati kita itu medan. Hati kita itu sebagai medan bagi bisikan-bisikan yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Yang baik datang daripada Allah, daripada akal dan daripada malaikat mulhim nama dia. Ini Imam Ghazali cerita dalam Ihya dan Minhajul Abidin. Imam Ghazali. Dan lintasan yang buruk pun datang daripada 3 sudut, daripada Allah juga. Allah lintaskan yang buruk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan fujur. Kenapa Allah ilhamkan fujur? Ujian. Ujian. Allah ilhamkan saja, kau nak ikut tak ikut. Itu je. Lepas tu syaitan. Confirm lah syaitan akan bisikkan benda yang buruk. Yang ketiga, syahwat. So dua-dua geng ni, bisikan baik dan bisikan buruk tu sentiasa attack dan sentiasa bertembung. Pertempuran di antara bisikan baik dan buruk itu dalam hati kita 24 jam. Sampai bila? Sampai kita mati. Sampai kita mati baru settle. So hati kita ni memang medan pertempuran di antara bisikan-bisikan yang baik dan buruk. Sebab apa? Segala keputusan akan dibuat oleh hati. Segala keputusan akan buat hati. Betul? Hati kalau nak makan roti canai, betul? Apa yang semua kena ikut? Kaki kena melangkah ke kedai mamak. Betul? Kalau rasa jauh, kena start kereta atau start motor. Betul? Mata kena cari. Ataupun macam-macam lah. Leceh lah. Food Panda je lah. So mata kena, jari kena ikut. Check kan Food Panda, roti canai special, telur goyang 2 biji ke apa ke. Sebab apa? Hati nak semua kata, kena ikut. Dah sampai, tangan kena bayar. Lepas tu duduk, lepas tu
kena suap, mulut kena punya telan, hati pun tenang. Hati nak tambah lagi satu, lagi lah macam-macam kena buat kan. Mulut kena ayat power, duit kena banyak, lepas tu kena bekerja kuat. Ya, nak tambah lagi satu pula, bukan tak, kena pula ada anak 5 tu lagi. Hati nak, yang kena buat kerja apa? Jasad. Semua kena buat, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, semua kena buat kerja. Sebab hati nak. Sebab tu bisikan ni dia attack hati. Dia attack hati. Tapi akal bisik juga, kau mampu ke tak? Akal dia akan bagi nasihat. Malaikat akan bagi nasihat lah. Kalau kau dapat nanti kau kena buat baik, kau kena ajar dia jadi solehah, bla bla bla. Syaitan akan kata, syaitan tengok, syaitan ni lagi licik. Dia kadang dia bisikkan benda yang baik, tapi end up dia buruk. Dia akan cuba bisik benda buruk dulu. Kalau gagal, dia akan bisik benda yang baik, tapi end up dia buruk. Semayang, jangan semayang. Kita lawan lah semayang. Semayang baik-baik sikit lah, orang tengok tu. Syaitan pandai. Nah, beza antara bisikan syaitan dan bisikan nafsu ni, syaitan ni dia suka tukar. Tak berjaya yang ni, ditukar yang ni. Tak berjaya yang ni, dibisik yang ni. Nafsu tak? Nafsu itu je sampai dapat. Itu dia akan bisikkan sampai dapat. Itu dalam ni lah, dalam tasawuf, dalam Minhajul Abidin Imam Ghazali bahas. Cuma di sini kaitan dia itulah benda-benda yang merosakkan amalan kita. Dan dia beritahu di sini amal tu dirosakkan dengan sebab amalan hati. Antaranya rasa kagum, rasa sombong, rasa takjub dengan perbuatan kita sendiri. Itu dia akan rosakkan. So timbul persoalan sampai tahap mana kan benda tu. Itulah 1, 2, 3 tadi okey ni. Lintasan-lintasan yang sekejap-sekejap ni. Tapi masuk yang keempat, yang baik dapat pahala, yang buruk. Yang kelima, baik buruk dapat, dulu dapat. Maksudnya azam, tekad. Tunggu masa je nak buat. So dah jadi dosa dah kalau yang buruk, dan yang baik dah jadi pahala. Ya, macam orang tu dah tekad, memang dia katalah dah janji dah, hotel mana, gua berapa, bilik nombor apa, dah. Cuma belum buat je lagi. Masa tu dah berdosa dah. Tiba-tiba sampai-sampai tengah jalan accident. Allah sayang tapi dah dapat dosa dari segi niat tadi dah, sebab dah tekad dah, dah pergilah pun. Tiba-tiba tengah jalan accident tak jadi kan. Kalau jadi kadang-kadang sampai jalan betul. Itu dia punya tahapan-tahapan bab hati lah. Tahap mana sampai benda tu akan mengakibatkan dosa dan pahala, itu dalam bab amalan lah. Kalau dalam bab akidah boleh sampai dalam tahap bab syirik. Bahaya. Selain perasaan tersebut, ada lagi perasaan yang membahayakan, yang menjahanamkan amal, iaitu perasaan riya. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang menangis, "Kenapa engkau menangis?" Jawabnya, "Kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa yasirur riya'i syirkun." Sedikit saja riya itu adalah syirik. Jadi tapi syirik sini maksudnya bukanlah syirik yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Dia ada banyak, itu panjang lagi nak bahas bab akidah. Dia ada dalam 6 jenis syirik. Syirik istiqlal, syirik tabaid, syirik nifaq, macam-macam jenis syirik ada. Tapi ni syirik amal ni dia taklah sampai tahap mengeluarkan seseorang tu daripada Islam. Maksudnya dia melakukan itu bukan kerana Allah, tetapi kerana selain Allah, kerana nak dapatkan, nak tunjuk kat orang, nak dapatkan pujian daripada orang. Bahkan bukan saja melakukan, meninggalkan pun. Meninggalkan sesuatu pun kerana takut orang kata dia riak, itulah riak. Teruskan insya-Allah.
Meninggalkan sesuatu kerana takut orang kata kita riak. Makna lagi surau kenapa? Nanti orang kata aku orang soleh pula, takwa pula. Tak nak. Itu dah riak. Meninggalkan sesuatu pun bukan kerana orang riak. Dan kalau melakukan sesuatu kerana orang, itu syirik. Syirik inilah syirik khafi, syirik majazi. Bukan syirik yang hakiki yang mengeluarkan daripada Islam, tak. Pembahasan kalau satu-satu kita nak bahas sebenarnya dia jadi terkeluar daripada kitab kita ni. Sebab bab riak pembahasan tasawuf, ni semua pembahasan tasawuf. Sebab bila masuk bab hati saja, semua pembahasan ni tasawuf. Paling masyhur Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kita sikit-sikit je lah, kita banyak kita punya fokus lain dengan hadis. Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala berkata bahawa ikhlas itu ialah engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lainnya. Ikhlas ialah engkau maksudkan taat itu, maksudnya segala perbuatan ketaatan yang kita buat kepada Allah sahaja dan tidak memerlukan kepada yang lainnya. Bukan senang. Ikhlas ni pun antara makam-makam yang tertinggi dalam tasawuf. Dan Imam Ghazali kata sebelum kita sampai ke tangga ikhlas, kita kena pijak tangga riak dulu. Mana boleh orang terus-terus pergi ikhlas. Payah. Ikhlas ni yang antara yang tinggi. Ulama khilaf ikhlas dengan redha mana yang lebih tinggi. Ada ulama khilaf. Ada yang kata redha lebih tinggi, ada yang kata ikhlas. Tapi yang masyhur redha lah. Pasal apa? Sahabat radhiyallahu anhum radhu'an, mana ada gelaran lebih tinggi lagi. Dan kalau kita tak ikhlas, tak Allah nak redha. Setelah ikhlas Allah redha. Tapi dekat-dekatlah tu ikhlas dengan redha. Riak itu katanya ada dua macam. Pertama, engkau memaksudkan taat kepada manusia, dan kedua, engkau memaksudkannya kepada manusia dan kepada Allah. Keduanya adalah memusnahkan amal. Campur. Satu memang semata-mata kerana manusia. Yang kedua, kerana Allah pun ya, kerana manusia pun ya juga. Itu pun lagi campur syirik. Dia kena semata-mata kerana Allah. Itu payah. Itu yang payah. Bila nak dapat tu? Bila hati hanya ada Allah saja. Bila hati hanya ada Allah sahaja, maka baru capai tahap ikhlas. Kalau hati ada selain Allah, berkilo-kilo hati ada makhluk, so, macam mana nak? Kerana Allah. Macam satu orang tu, dia ada seorang saja kekasih yang dia. Jadi takkanlah dia buat untuk kekasih itu, tetapi sebenarnya niatnya untuk kekasih lain. Tak mungkin. Sebab dalam kepala otak dia hanya ada seorang tu yang dia nak, dia targetkan. So dia akan buat untuk orang tu je. Sebab hati dia kat orang tu je. Takkan dia buat itu tapi sebenarnya untuk menyenangkan hati kekasih-kekasih lain orang lain. Kan? Kecuali kalau dia tengok ada 4-5 orang kan. Dia tamak nak semua kan. Dia akan buat untuk semua. Tak tengok mana satu yang akan tertarik dengan dia. Boleh jadi. Betul. Ya, sebab dia tak pilih lagi, semua dia tengok ini pun okey, ini pun okey, ini pun okey. So dia akan buat satu supaya semua tu suka kat dia. Betul. Tapi kalau dia ada satu saja, maknanya dia hanya buat untuk satu je lah. So kita kalau ada Allah sahaja, kita akan buat untuk Allah je lah. Tapi kita macam-macam. Macam-macam ada. Memang payah lah. Memang payah. Bukan mudah, tetapi bukanlah bermakna macam tu susah, tak payah buat lah. Kita kena usaha. Kita kena usaha. Sebab tu dia ada dua. Satu dipanggil mukhlisin, satu dipanggil mukhlasin.
Para nabi dan Nabi Yusuf kan, wa huwa min ibadinal mukhlasin, daripada hamba-hamba kami yang mukhlas. Mukhlas ni isim maf'ul, dijadikan ikhlas. Mana Allah yang jadikan dia sebagai orang yang ikhlas. Mukhlis, dia sendiri yang kena usaha untuk jadi mukhlis. Susah. Nabi-nabi mukhlas. Semua nabi dalam Al-Quran mukhlas. Mukhlas ni Allah Ta'ala memang jadikan dia ikhlas. So kita mukhlis lah. Paling kita boleh capai pun mukhlis. Kita kena usaha nak mengikhlaskan kita punya amalan kita. Dan bukan senang. Kan banyak kan dalam kelebihan ikhlas. Dalam fadilah amal tu bab ikhlas atau mutakak hadis kan, bab ikhlas. Tengok macam hadis-hadisnya ikhlas. Hanya amalan yang ikhlas saja yang Allah terima. Dan amalan yang ikhlas ni cukup walaupun kecil. Dia punya timbangan dia paling berat. Tak minta dua-dua. Minta tak ada masalah. Jangan minta dari Nabi sudah. Dia ada tahap-tahap dia. Imam Ghazali kata manusia dia ada, rasanya ada juga sebelum ni kita tengok kan. Kita tak adalah lahir-lahir tu jadi mukhlisin tak mungkin. Kita ada tahap-tahap dia. Biasanya orang mula-mula dia buat sebahagiannya kerana inginkan sesuatu daripada Allah. Macam siapa sembahyang duha kaya, penuh surau. Siapa baca Waqiah setiap malam kaya. Baca ayat Sibulina, bukan saja baca, nak gantung ke dinding ayat Sibulina. Dia nak faedah daripada amalan. Boleh. Boleh. Tidak buat apa hadis. Yang ada hadis menggalakkan kita, barang siapa buat amalan ni akan dapat tu, barang siapa buat ni. Maknanya kalau tak boleh kita beramal untuk dapatkan kelebihan tu, itu hadis. Apa gunanya hadis? Hadis satu je lah. Kamu buat ni dapat Allah, kamu buat ni dapat Allah. Tapi banyak kan kamu buat amalan ni dapat. Masa apa yang baca Waqiah setiap malam tidak akan mengalami kefakiran. So dia membaca tak nak fakir. Maksudnya tak nak fakir kah? Ya. Ataupun senang. Boleh. Tapi itu tahap paling rendah sekali. Yang kedua takut dia azab. Kenapa semayang? Tak semayang surga neraka ni. Kalau tak semayang nanti kan rezeki tak dijamin, tak berkat. Jaminlah orang kaya, orang kafir pun banyak rezeki kan, tak berkat. Tak ada keberkatan dalam rezeki, tak ada. Tak dapat tu nanti kau kena seksa dalam kubur kan. Dia buat kerana takut azab. Itu pun masih lagi tahap. So semua orang akan lalui tahap tu. Tapi dia terus buat. Dalam masa dia melakukan benda tu akan ada ujian. Allah akan uji tengok. Kalau betul ke dia buat kerana Allah. Ada masa-masanya ada orang buat sebab dia sihat dia buat, sakit tinggal. Sebab dia tengah kaya tengah ni dia buat. Bila miskin Allah uji sikit dengan susah tinggal. Maknanya ribut, taufan, miskin, kaya, sihat, dia terus istiqamah buat je. Nanti Allah bagi ya. Semuanya anugerah pun. Semuanya anugerah. Allah nak angkat dia tapi kita usaha. Sakit pun dia buat, sihat pun dia buat, susah pun dia buat, senang pun dia terus istiqamah dalam taat. Allah bagi naik sikit. Sebab yalah, kita kata orang tu dia baca Waqiah kerana dia nak kaya. Habis sekarang tak kaya-kaya. Macam mana? Tinggal 10 tahun aku baca tak kaya-kaya pun. Dah sekali tinggal. Tu ternyata kalau dia buat memang semata-mata nak kan tu je. Tapi kalau dia buat tak kaya juga, tapi teruskan tak apalah. Dia dah dapat kelazatan. Dia dah dapat kelazatan amalan tu. Bila tak dapat pun dia buat juga. Di situ Allah akan bagi sikit. Akhirnya dia akan rasa dia rasa ada keseronokan. Walaupun tak dapat. Dan last kali barulah dia rasa kelazatan Allah bagi. Tengoklah sejauh mana kita punya istiqamah kita. Benda bukan senang, bukan mudah. Maksudnya taklah kata agama itu susah. Tahap yang kita nak tu kan sullatun minal awwalin
qalilun minal akhirin. Muqarrabin tak banyak. Dulu banyak. Orang muqarrabin ni dekat dengan Allah Ta'ala ni dulu banyak, sekarang qalilun minal akhirin, sedikit daripada yang akhir-akhir. Tapi bukan tak ada lah, boleh je, tapi kena usaha. Apalagi zaman kita ni memang dia punya ujian memang lagi susah. Makanan kita pun tak macam-macam kan, campur kita pun tak tahu. Lepas tu dia keluar pula fatwa kata babi pun halal kalau dah berubah, macam-macam. Wine kalau dia masak daging hilang tak boleh makan. Macam-macam fatwa keluar. Jadi minta doa lah, boleh lah jadi mukhlis ke mukhlas, tapi usaha kita nak ke arah tu kena buat lah sampai Allah Ta'ala bagi. So bila dah sampai tahap tu, akhirnya Allah yang bagi benda tu. Maksudnya kita hanya buat kerana Allah saja, itu pun datang daripada Allah. Awal-awalnya payahlah, awal-awalnya kita buat, semua orang buat sebab sama ada nak akan ganjaran pahala ataupun takutkan azab siksa. Tapi terus buat, Allah bagilah sikit demi sikit. Dan Allah uji, tengok kan, uji yang mana yang nak dapatkan kelebihan daripada amal, tiba-tiba tak dapat pun, tengok tinggal ke teruskan, terus. Bila dia terus, Allah tambah lagi, Allah bagi sampai tahap Allah bagi, dia buat hanya kerana Allah saja. Tapi tak adalah sampai tahap siapa yang tak dapat tahap tu mati neraka, tak adalah. Okey je. Tapi kedudukan nanti yang dikatakan muqarrabin tu, dekat-dekat tu maknanya tingkatan di syurga lah. Paling tinggi syurga Nabi. So kemudian rasul-rasul yang lain, kemudian nabi-nabi, kemudian sahabat, kemudian kita dekat-dekat tu. Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada peluang lah. Jadi kita dapat dekat-dekat situ. Takkan kita nak lebih daripada Abu Bakar Siddiq, tak mungkin lah. Tapi dekat-dekat situ lah. Jauh-jauh, paling jauh pun 10 kali dunia, tak okey. 10 kali bumi. Last kali. Iman sebesar zarrah. Kan? Ma amila khairan qattu. Tak pernah buat satu kebaikan pun. Orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka diberi syurga oleh Allah Ta'ala 10 kali dunia. 10 kali dunia. Bayangkan. Dia kata apa? Tidak ada orang dapat syurga yang lebih aku. Akulah yang paling hebat sekali. Padahal dia paling last ni. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. So kalau kalah bertanding kat dunia, jangan risau. Tak dapat nombor 2 pun jangan risau. Sana paling kurang 70 bidadari. Yang paling tak cantik, bukan tak ada yang tak cantik lah, semuanya cantik. Tapi ranking yang paling last sekali dibanding dengan Miss World sepanjang tahun, sepanjang zaman, sepanjang bumi ni wujud pun tak ada lawan. Semua akan jadi raja. Lalu apa bosku? Maknanya, tapi kalau yang mukhlasin tu tak tahu cerita lah, tak tahu nak cakap lah. Memang itulah maknanya nikmat. Ibn Hajar kata, orang yang mewah di dunia pun bila dia lihat nikmat syurga nanti, dia rasa macam dalam penjara. Ada satu orang Yahudi dulu, Ibn Hajar Asqalani, dia imam besar, zaman dia qadi mufti. Satu hari dia berjalan di pasar, bawa escort lah rombongan dia. Lepas tu datang seorang Yahudi, pegang dia punya kedai dia punya tali, kata wahai para mukminin, dia ilmu lah, syekh, dia kan Amirul Mukminin fil hadis, Nabi kau kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Orang Yahudi tu dengan pakaiannya compang-camping, miskin lah, susah. Ibn Hajar dengan pengikutnya dengan jubah yang hebat lah. Dia kata apa ni? Kata patutnya akulah yang jadi mewah, kau jadi macam dalam penjara. Ibn Hajar jawab, keadaan aku sekarang ni dibandingkan dengan nikmat yang Allah akan bagi di syurga nanti pada orang beriman,
macam dalam penjara. Dan keadaan kau sekarang yang susah, miskin ni, dibandingkan dengan azab yang Allah sediakan di akhirat, macam syurga sekarang ni. Dah ke syurga lah ni. Di sana punya kesengsaraan itu, dia punya dahsyat, sampai kau rasa yang susah kau sekarang ni seolah macam syurga. Sebab tu apa ni, di sana nikmat dia memang kita tak boleh nak comprehend. Memang tak boleh ya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Itu nikmat di syurga. So kalau macam golongan-golongan mukhlisin ni atau mukhlasin Nabi-Nabi, tak tahulah nikmat dia macam mana. Tapi jangan takutlah kalau kita tak dapat tahap tu pun, insya-Allah. Habis tu kalau yang ma'amila khairan qattu pun 10 kali dunia syurga dia, yang kuliah, yang semayang 5 waktu, tapi itulah, jangan hancurkan amalan. Itu Nabi katakan orang yang muflis. Nabi kata, tahu tak kamu orang yang muflis itu siapa? Sahabat kata, ialah orang yang hutang tak boleh bayar kan. Rasulullah kata tak, muflis ni dia banyak buat amal di dunia, tapi sampai di akhirat amal dia semua habis. Itu lagi rugi. Punca dia yang merosakkan tu riak dan sebagainya lah. So kita kena ada usaha lah ke arah tu. Abu Laith As-Samarqandi, seorang ulama fiqh dan tasawuf, wafat pada tahun 373 Hijriah, berpendapat bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima, dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Okay, amalan yang kita buat ni dia ada beberapa tuntutan lah. Jadi kalau macam kita sembahyang kan, kita sembahyang maghrib contohnya tadi, so kewajipan kita selesai. Walaupun katakanlah orang tu dia buat kerana orang, pahala tak dapat lah. Pahala tak dapat, bahkan mungkin dosa, tapi kewajipan tertunai lah. Dia bukan bermakna kalau untuk tak ikhlas berarti kewajipan dia tak tertunai lah. Kewajipan dia dianggap tertunai, cuma mungkin pahala tak dapat. Azan, InsyaAllah kita bagi laluan untuk azan dulu insyaAllah. Sambung lagi. Soalan sambung. Sambung Amal yang dicampuri riak bukanlah amal bersih, malah itulah amal yang menipukan diri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Rasulullah SAW menamakan riak sejenis syirik yang paling halus, sebagaimana sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirka al-asghar. Fasuila anhu faqala ar-riya, rawahul Ahmad rahimahullah. Yang amat ku takuti atas kamu ialah syirik yang paling kecil, yakni paling halus. Kemudian ditanya mengenainya, lalu baginda berkata, itulah riya. Syirik yang paling, syirik asghar lah, syirik kecil, syirik yang halus, iaitu riya. Riya itu biasa pada amal. Riya itu biasa ada pada amal, iaitu amal itu dikerjakan untuk diperhatikan kepada orang, dan ada pula yang meninggalkan amal, iaitu amal itu tidak dikerjakan kerana orang. Jadi beramal atau tidak adalah kerana orang lain. Dalam hal ini Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tasawuf yang wafat pada 187 Hijriah, asal dari Kufah dan menetap di Mekah, telah berkata secara terus terang bahawa tarkul amal min ajlin nas riya'un, wal amalu min ajlin nas syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amal kerana manusia adalah riya. Tinggalkan amal kerana manusia adalah riya. Tak nak nanti kan orang kata aku riak. Riak tu. Beramal kerana manusia adalah syirik.
Amal kepada manusia adalah syirik. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan engkau dari kedua-duanya. Ini cerita ikhlas memang payah, pantai makam paling tinggi sekali. Bagaimanapun jelaslah bahawa amal yang dikerjakan dengan riya dan amal yang dilakukan campuran antara Allah dan riya atau antara Allah dan kepentingan dunia adalah amal yang bersifat sekutu. Syirik itu bersekutu, menyengutukan, maknanya campurlah, kongsi. Allah pun ya, selain Allah pun ya. Sedang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mahu menerima amal seperti itu sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Riwayat Muslim. Hadis sahih. Aku terkaya ni tidak berhajat. Terkaya, aghna tu maksudnya yang paling kaya, yang paling tidak berhajat. Segala sekutu daripada sekutu. Syuraka, sekutu-sekutu, dia jamak plural. Anisyirki daripada sekutu mufrad ataupun singular. Barang siapa mengerjakan sesuatu amalan yang ia sekutukan bersertaku padanya akan yang lain daripadaku, aku tinggalkan dia berserta sekutunya itu. Kau buat kerana siapa? Kerana tu kau pergi minta kat dia. Di akhirat ni, di pada mahsyar ni. Amal yang disekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas, kerana orang yang mengerjakannya masih mengharapkan satu faedah yang berasing-asingan selain daripada Allah. Maka amalnya menjadi sia-sia, tidak diterima Allah sebagaimana yang difahamkan daripada hadis tersebut. Tak dapat apa. Imam Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah dalam ulasannya mengenai perkara sekutu, yakni isyrak, menerangkan bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala ialah sekutu dengan perasaan riak. Adapun sekutu yang sekutu dengan yang lainnya tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga dan dengan urusan perang yang dimaksudkan untuk mempertahankan agama di samping mendapatkan rampasan harta benda. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya, manakala orang yang berperang pula akan mendapat pahalanya walaupun akan berkurang dari yang sepatutnya. Ini ada yang boleh kita kata apa, 2 di dalam 1 lah, ataupun 3 dalam 1, boleh. Nak bantu pun ia, nak tu pun ia, boleh, tak ada masalah. Tapi pahala dia Allah akan nilai lah setakat mana kan. Sebab yang tahu Allah Ta'ala saja. Jadi ada taklah, maknanya semua benda tak boleh dicampurkan. Maknanya boleh apa ni, pergi haji tapi dalam masa yang sama nak berniaga atau nak beli barang supaya bawa balik nanti boleh jual apa ke, tak ada masalah. Tapi tengoklah yang mana yang lebih berat. Kalau yang tu memang maksud sebenarnya haji, yang tu sampingan, kalau ada tak ada tak apa lah. Tapi itu sebenarnya maksud lah, haji ni sampingan. Jadi tengoklah mana yang lebih berat, akan dapat pahala yang ke arah yang lebih kepada Allah, lebih banyaklah pahala dia. Tapi dia akan berubah-ubah lah ikut keadaan kadang kan. Dalam pada itu beliau menegaskan pula bahawa bagi menentukan berpahala atau tidak sesuatu amal yang disekutukan itu, hendaklah diperhatikan kepada sebab-sebab yang menggerakkan amal itu. Iaitu manakah di antara sebab-sebab itu yang lebih kuat? Adakah sebab agama atau sebab dunia atau sebab kedua-duanya sekali? Andai kata didapati sebab agama lebih kuat atau keduanya sebab itu sama kuat dan sama berat, maka tidaklah berpahala. Tapi kewajipan tak boleh lah. Kewajipan kena buat lah. Tak aduh nanti aku nak ke sembahyang Isyak ni kerana orang tak nak, nanti kan, itu tak boleh. Kewajipan tetap kena buat, walau macam mana niat sekalipun, kewajipan kena buat. Meninggalkan yang haram pun tetap juga kena tinggal.
Nanti aku tinggalkan benda haram, takut orang kata apa buat. Itu tak boleh lah. Wajib haram memang kena buat. Apa jua pun niat datang macam-macam kena buat. Dia selalunya benda yang sunat, benda-benda yang tak wajib, benda yang sunat lah. Itu yang tengok niat lah. Tapi itulah, kalau dia tinggalkan kerana takut orang kata, itu pun riak juga. So buat je. Semua kebaikan kita buat. Kalau datang perasaan itu, kita cuba tolak. Dan kalau tak boleh, kita istighfar. Banyakkan istighfar. Lepas tu lepas sembahyang kita istighfar tu, lepas kita buat dosa ke? Sembahyang buat dosa ke? Kenapa dia astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim? Lepas sembahyang istighfar, betul tak? Sebab apa kita istighfar? Adakah sembahyang tu dosa? Kan? Jadi kita istighfar sebab takut sembahyang kita tu tak sempurna, sembahyang kita tak ikut, ataupun sembahyang kita mungkin kerana ada niat lain, tunjuk kat orang dan sebagainya. Lepas tu kita istighfar. Bahkan semua amalan lah kita buat, kita istighfar. Dan majlis pun kan ada dia punya kafarah majlis dia. Baca doa kafarah majlis supaya diampunkan segala kesalahan kita dalam majlis kan. Yang mengajar baik, yang belajar baik, semua mudah-mudahan Allah ampun lah. Dia ada jalan dia lah. Syekh Izzuddin Abdul Salam 577-660 Hijriah, dia punya tempoh lahir dan wafat dia lah. Pernah ditanya orang tentang kelakuan orang yang bersembahyang yang memanjangkan rukun sembahyangnya kerana manusia. Orang tengok kan, cuy, lama sembahyang kat rumah tu. Beliau menjawab, saya mengharapkan bahawa tidaklah dihapuskan pahalanya jika perbuatan sekutunya itu, iaitu memanjangkan rukunnya kerana manusia, pada sifat amal itu sahaja. Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal atau dasar amal itu, ialah qasad sembahyangnya kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah tidak diterima sembahyangnya itu. Dia ada tujuan, dia buat sembahyang sunat tu dah memang nak tunjuk ke orang dah. Itu tolak. Tapi sebenarnya dia buat tu kerana Allah. Tiba-tiba tengah-tengah tu orang tengok, dia panjangkan sikit, macam kusyuk lebih pula. Itu menurut Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia kata mudah-mudahan masih lagi diterima lah. Masih markah tak penuh lah kot kan. Wallahu a'lam. Soalan. Ada soalan nak tanya? Istighasah kepada Nabi. Syirik kepada Allah. Mintakan Nabi. So kita tak boleh minta tolong kat orang. Tak boleh langsung. Tolong ambilkan barang, tolong belikan. Syirik tak boleh. Dia masalah syirik itu masalah i'tiqad. Dia orang ni tak faham masalah dia. Masalah syirik masalah i'tiqad. Orang yang bila dia beriktikad bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh memberi manfaat, itu syirik. Memang kita pun kata syirik. Kita minta kepada Nabi, kita tak i'tikad kata Nabi boleh memberi manfaat ke tak. Itu je. Masalah syirik ni masalah i'tikad, masalah akidah. Memang dulu lagi, bukan baru dulu lagi. Jadi meminta pertolongan itu tak ada masalah. Kita ada orang hidup tak pernah minta tolong. Apa sajalah kita minta pertolongan dengan orang, boleh. Tapi i'tikad kita tu kena betul. Yang hakikat yang akan membantu adalah Allah, yang akan memberi manfaat, yang akan memberi mudarat Allah. Minta tolong tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu memang biasa lah tu. Golongan tu lah, siapa lagi kan. Istighasah syirik, tak ada masalah. Dia yang bab-bab syirik, kafir ni semua melibatkan akidah. Kita i'tikad Allah bagi selain daripada Allah Ta'ala, walaupun Nabi sekalipun boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat, syirik. Kita minta tolong kepada Nabi, tolong bukan saja kepada Nabi, semua orang kita minta tolong kan. Tolong
kena bulan ni parah, kena bayar saman bla bla tu pinjam. Kau tak tolong aku mati aku. Syirik ya? Tak syirik pun, tak tolong biasa. Jadi dia yakin Nabi ke wali ke siapa boleh bagi manfaat mudarat, itu syirik. Itu biasa lalu itu akan viral sampai kiamat insya-Allah. Sebelum ni pun viral. Dia 3, tawassul, tabarruk, istighasah. Ziarah kubur, kuburiyun. Kita ada fatwa dah. Fatwa KL Putrajaya, fatwa Selangor, fatwa Johor, fatwa Negeri Sembilan, fatwa Melaka, Terengganu, Pahang. Di satu negeri tu je. Tak, biar kau tu. Bahkan itu baru Malaysia, satu dunia daripada dulu lagi. Dia orang ni je yang kalau bagi dia syirik susah buat tu. Bagi kita tak ada masalah, tapi ingatlah istighasah ke tabarruk ke tawassul, yakin kena jaga, etikat kena betul. Ini semua wasilah saja, asbab saja. Semuanya Allah. Jangan risau. Cukup? Ada lagi? Tak ada? Cukup Jadi sekat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf semua, minta bagi taufik itu kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.